Na'udzubillahi min 'ilmin la yanfa'. Kita berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terpilih lagi untuk meneruskan pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-59. InsyaAllah beberapa jam lagi kita akan menyambut tahun baru Masihi, iaitu tahun yang ke-2013. Mengikut ahli-ahli sejarah, ini bermakna Nabi Isa lahir 2013 tahun yang lalu. Dah lama dah. Dan penganut agama Kristian percaya Nabi Isa ni dilahirkan pada 25 hari bulan Disember. Tapi kalau berdasarkan kitab Bible sendiri, di dalamnya menerangkan Nabi Isa ini dia lahir ketika orang pengembala kambing masih berada di padang. Maksudnya dia tak lahir pada musim sejuk. Sedangkan di tempat lahir dia itu, di Baitul Laham tu, kalau 25 Disember ni dia dah masuk musim sejuk. Tapi masa lahir Nabi Isa Jesus tu, dikatakan penggembala-penggembala bawa gembalaan dia duduk di padang. Maksudnya dia tak lahir pada musim sejuk. Macam mana boleh datang cerita mengatakan Yesus tu lahir pada 25 hari bulan 12? Sebenarnya ini pemerintah Rom zaman dulu, dia punya permainan politik. Orang Rom ni dia menyembah dewa-dewa, menyembah berhala, menyembah alam. Satu ketika rakyat dia dah ramai terpengaruh dengan agama Kristian. Jadi dia rasa takut bila agama Kristian ni naik, nanti dia punya politik dia akan jatuh. Oleh sebab itu, pemerintah-pemerintah Rom pun beralih kepada agama Kristian. Tapi mereka sesuaikan dengan agama mereka yang lama. Kalau diikutkan 25 hari bulan Disember itu ialah hari perayaan orang-orang Rom dulu ni. Dia sambut ada dewa matahari ke dewa apa ke entah. Dia sesuaikan dengan kata hari kelahiran Nabi Isa, hari kelahiran Jesus. Sebab nak tarik perhatian orang-orang penganut agama Kristian tadi, supaya tak menggugat kerajaan Rom masa tu. Itulah asalnya yang kononnya dipercayai Nabi Isa ni lahir pada 25 hari bulan 12. Padahal Nabi Isa dia lahir entah bila pun tak tahu. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, kita mengimbas kembali pelajaran 2 minggu yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh, apakah kerugian orang-orang yang tidak belajar dan tidak beramal dengan ilmu tasawuf? Dia cukup dengan tauhid, cukup dengan ilmu fiqh. Bab tasawuf ni dia kata tak perlulah. Kalau menurut Dr. Jahid Siddiq, orang-orang yang tak belajar dan tak beramal dengan tasawuf ni, memang dia boleh mencapai darjat seorang muslim. Malah dia boleh mencapai darjat seorang mukmin, orang beriman. Tapi dia tak boleh nak capai darjat orang muhsin. Muhsin ni dia tinggi lagi daripada muslim dan mukmin tadi. Jadi kalau seseorang tu dia kata tak perlulah pelajaran tasawuf ni, cukuplah dengan fiqh, dengan tauhid saja, kemungkinan besar dia setakat itu saja pencapaian dia. Setakat muslim dan mukmin tak boleh mencapai muhsin. Seterusnya, bagaimana dikatakan syaitan menangguhkan kita dengan ilmu? Yang kita faham belajar ilmu ni baguslah, tapi rupa-rupanya dalam dia ada permainan syaitan juga. Kalau kita belajar tu, walaupun ilmu agama, dia akan suruh kita belajar. Terus belajar, terus belajar. Belajar, tapi amal jangan lagi. Nanti dulu. Dah betul-betul mahir, dah betul-betul orang semua faham, barulah kita amal. Sekarang ni belajar dulu. Dalam kita duduk belajar, eloklah kita pun tua, eloklah kita pun mati. Yang itulah cara syaitan. Memang dia suruh kita belajar ilmu agama. Dia galakkan kita belajar ilmu agama. Tapi sebenarnya dia nak kita tu galik di dalam tu. Leka je belajar. Memanglah ilmu banyak, tapi dia tak boleh beramal. Amal dia tak boleh jatuh kepada masyarakat dan negara. Dia asyik tumpu kitab je. Seterusnya, apakah perbezaan antara takut dengan makhluk dengan takut akan Tuhan? Kita takut akan makhluk, takut gajah, takut singa, takut bencana, gempa bumi, tsunami semua, kita akan lari. Kita akan semakin menjauh. Tapi kalau takut akan Allah, takut akan Tuhan, kita semakin dekat dengan dia.
Itu perbezaan dia. Kita takutkan makhluk, kita semakin lari. Kita takut akan Allah, kita semakin dekat. Bagaimana hendak mencapai maqam mukasyafah? Ini darjat yang tinggi, mukasyafah. Dia datang kepada kita terus-terus nak belajar ilmu mukasyafah. Jadi nak capai maqam mukasyafah ni, dia tak ada pelajaran yang khusus, melainkan kita kena selesaikan dulu ilmu-ilmu yang muamalah. Barulah boleh mencapai maqam mukasyafah. Apa benda ilmu-ilmu muamalah ni? Itulah segala yang ada di dalam rukun Islam, yang ada di dalam rukun Islam, rukun iman, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah. Kita belajar semua tu, kita beramal dengan dia, insya-Allah satu hari nanti Allah buka pemahaman kita tentang mukasyafah. Kalau terus-terus nak tinggal yang rukun Islam, rukun iman, mahmudah, mazmumah, tiba-tiba terus nak belajar tentang mukasyafah, dia tak boleh sampai. Seterusnya, benarkah ada ulama dia belajar 30 tahun dengan tok guru dia, tapi dapat 8 pelajaran sahaja? Yang ni kita sentuh dalam pelajaran yang lepas, iaitu seorang wali Allah yang bernama Hatim Al-Asyami. Dia ni murid kepada seorang wali Allah juga, iaitu Syafiq Al-Balkhi. Satu ketika selepas 30 tahun dia belajar dengan tok guru dia, tok guru dia pun tanya, Hatim, engkau ni belajar dengan aku dah lama dah, 30 tahun. Apa pelajaran yang kamu dapat? Kata Hatim, saya dapat 8 pelajaran saja. Terkejut tok guru dia. 30 tahun belajar dapat 8 pelajaran saja. Cuba cerita yang 8 pelajaran tu. Yang ni kita kupas panjang lah itu. Seluruh isi pengajian kita yang lepas cerita pasal 8 perkara tu lah. Kita pun tak ulang lah. Bila tok guru dia dengar yang 8 perkara tu, tok guru dia pun kata memang betul lah. Walaupun kamu belajar 8 perkara saja, tapi meliputi semua lah. Mula-mula memang tok guru dia terkejut. 30 tahun belajar dapat 8 perkara. Rupanya yang 8 perkara tu memang hebat.